Okay geng, limited edition Little Joe X Pelkir Ibrahim X Empire Kuku Besi. Barang baik, link dekat description. Jangan lupa dapatkan. Shopee geng. Alright, hari ni syuting di Klasik Tiram, restoran Tiram Klasik dekat bandar Tekau Ulu Tiram ni. Tahu aku makan kat sini dengan Mona. Tapi hari ni kita datang shooting kat sini. So scene aku bersama dengan Abang Badul. Okay bang, scene kat Tiram. Legend geng, legend. Touch up dulu. Sudah baluk kepala kan? Ha. Okay geng. Ini punca kena pukul dengan Badul dengan tong gas. Alright geng, kita shooting bersama Abang Badul. Nanti kita tanya dia macam mana ni abang boleh terjebak dulu masa mula-mula dulu dalam lakonan. Nanti kita tanya dia. Banyak cerita bang. Banyak cerita. Korang boleh follow TikTok Abang Badul, AR Badul TikTok. Kejap lagi kita sembang Korang stay tune. 1 bulan je laki ni. Alright gang, kita bersama Abang Badul. Bang, satu soalan. Perbezaan industri filem dulu zaman abang dengan sekarang ni. Pelakon pelakon dulu dengan sekarang apa beza dia? Yang paling ketara sekali, nombor 1, pelakon sekarang ni senang nak bercakap dengan director. Senang nak berbual, bertanya, begitu, begini. Dan setengah-setengah saya tengok kita director lah kena please you. Tentang you baru popular kan. Ya. Okey, terima kasih syuting dengan saya. Director cakap macam tu pula. Director cakap. Macam dulu lain. Dulu kita yang nak bercakap director pun susah. Takutnya. Tak tahu dia punya hormat. Tinggi hormat itu. Jadi kalau kita nak cakap zaman berubah, mungkinlah juga kan. Dan lagi satu pada saya, basic pelakon. Dia kalau daripada bawah dia lain. Maknanya daripada bawah dia campur daripada orang bawah. Betul. Daripada orang bawah campur dengan kru, cameraman, ikut suasana. Kan kemudian bila dia jadi pelakon, dia start daripada pelakon tambahan. Lepas tu dia tengok dari kebolehan orang bagi dia jadi supporting. Masuk supporting, kalau buku ada okey semua, dia boleh jadi second hero. Yes. Dia ada shilling dia, ranking naik. Sorry nak to say lah, orang kata kan kau melawak sikit je dekat TikTok kan, followers kau ada, John dah ambil kau berlakon. Jadi maknanya viral je jadi. Maknanya tak ada basic lah. Dia tak ada, dia tak ada dia punya basic law, cara sebagai seorang artis tu tak ada lah. Tapi oleh kerana sekarang zaman nak cepat dengan zaman moden kan, jadi benda semua jadi moden lah. Cuma kadang-kadang saya tengok ada juga artis-artis yang lama ni kadang-kadang dia segan nak tegur kita. Kan director baru ni pun kadang-kadang kalau panggil saya, PM panggil lah, PM yang kenal. Dia kenal tapi dia tak panggil, selalu PM panggil. Dia panggil saya, dia nak bercakap dengan saya pun dia segan. Tapi pada saya, kita director, kita tetap respect director lah. Walaupun kita boleh direct, walaupun kita dulu pelakon popular, contoh dia. Respect kita kena lah. Kita kena. Walaupun director tu lagi muda pada abang. Lagi muda pada kita kan. Kadang-kadang kalau saya ada juga yang saya tengok orang-orang baru ni lah. Bila dia suruh buat gini sikit, dia tegur sikit, dia terus memberontak. Dia terus konon lah, aku popular. Aku tak boleh lah. Aku tiap minggu ada syuting TV kan, dekat TV. Sebenarnya itu pernah terjadi dan pernah nampak depan mata saya sendirilah. Macam mana dia merongot dengan director kan. Sebenarnya director tu yang kita tegur tu, kita nak hak cara kita. Bukan you salah. Kita nak cara kita nak macam gini. Cara kita nak macam gini. Kadang-kadang director dia boleh mengarah tapi tonasi dia out. Dia tak boleh. Acting dia tak boleh kan. Jadi terpulang kepada kemampuan kita sendiri. Kalau kata kau depan sana kau berlari sampai sini kau penat, lepas tu orang datang tegur kau marah. Macam mana kau nak buat? Dalam skrip tu kena description dia itu. So macam mana kau nak buat? Mungkin kau buat cara kau.
Tapi bila director tengok dia rasa kan lain, ataupun kita sebagai orang lama kita buat macam tu, dia kata bukan macam tu bang. Ya. Saya nak dia, kita nak dengar. Saya nak macam ni, saya nak ini, kita nak ini. Okay. Dia tak boleh kita bagi arahan direction script sebelum dialog tu kan, kita bagi direction script tu. Kalau you boleh buat kan yang okey, dia okey lah. Yeah. Tapi kalau tak dapat kehendak dia mesti yang tu lah, ambil gambar. Yeah. Tapi dia tak dapat, dia punya director tu masing-masing ada dia punya. Yeah. Dia punya you pun. Ambil gambar ke? Okey, kita ambil gambar dulu. Okey. Adam kita nak ni yang Adam tengok bercakap dengan jin naik motor besar. Gambar kejap. Okey, terima kasih. Lagi satu. Okey. Hello. Ada. Ini mak dia tak ada, tak berani dia. Okey, sini. Okey, kena gambar. Okey, lagi satu. Peace macam mana? Terima kasih. Okey, macam you kira director baru jugalah kan. Tapi you nak you punya style. You ada you punya skill you sendiri. Betul. Kan kalau saya berlakon contoh jadi orang kampung tu yang garang yang itu, you ada cara garang you sendiri, betul? Ya. You ada cara you sendiri. Mungkin saya bawa cara saya, tapi you ada cara apa yang you punya view kita tu dah ada. Ya. Kita punya imaginasi macam mana dia orang ni kita dah ada. Jadi sebenarnya ada juga yang lakon tak terima. Dia rasa rimas lah, macam kena kontrol. Apa pula orang marah macam ni lah. Marah macam-macam ni. Betul. Jadi kepada kalau director yang tahu tonasi, tahu boleh, dia memang tahu berlakon, lagi mudah. Betul. Lagi mudah dan membantu pelakon. Dia jelaskan tu faham. Senang faham lah. Kalau dia, dan kita boleh timbang you kekuatan acting you 30%. Kalau saya kan apa ni 30%, tapi jangan kita bagi dia 100% suruh buat, matilah dia. Saya kalau orang baru cara orang baru, old timer cara old timer. Tapi apa yang paling beza macam soalan ni tadi lah, daripada mula director dulu dengan director sekarang, artis sekarang dengan artis dulu, perbezaan yang paling ketara tu lah. Yang kedua masa time tak in time datang, bagi banyak alasan. Dulu kan takut pada director tu, call time pukul 8, pukul 6.30 sampai dah. Tak, dia gini, takut tu satu, bukan takut tu, hormat. Yang kedua, takut tak dapat peluang. Peluang tu kalau macam ni mungkin dia takkan panggil lagi lah. Betul. Tapi sekarang saya berani mengatakan, kalau dia buat perangai pun, call station nakkan dia, Apa dia kan? Dia tak kisah. Ini satu masalah penyakit yang paling besar kepada pelakon-pelakon ni, yang baru-baru ni. Mentang-mentang nama dia tahu. Kadang-kadang penerbit cakap dengan producer, TV nak kau ni, kau siap lah. Lagilah dia sedap. Sepatutnya orang macam ni dia kena berterima kasih, dia kena lebih berjaga. Yes. Kan? Jaga bukan jaga, memang station time kau dia nak kau, time dia tak nak kau, dia tak nak kau, jangan main. Ya, betul. Dia orang ada kuasa. Kalau dia kata saya tak nak orang ni, sampai bila lah kau tak ada. Jadi kita kena tahu bila kita dapat buat apa ni, kita bertanya katakan, session nak aku. Kan? Memang nak kau lah. Kan? Tapi bila penerbit tu lain, orang pula tukar, dia ada orang lain. Maknanya kita kena ready bahawasanya tanya orang nak kita, orang nak. Tanya orang tak nak, memang orang tak nak lah. Memang orang tak nak. Buatlah baik macam mana pun orang tak nak. Itu cerita dia lah. Jadi kalau you tanyalah persoalan pelakon dulu dengan pelakon sekarang, tapi yang paling kita dengar tu, dia sensasi nak dia bang. Kalau kita director kan, bang session nak dia bang. Jadi kita terpaksa lah angguk. Kan terpaksa lah. Dulu lain. Dulu dia tanya, okey, tuan director, siapa yang layak ni? Itu dia orang. Itu producer dulu. Lain lah producer yang dulu dia jadi pelakon, lepas tu dia jadi producer, different dengan producer yang blank. Yang keluar duit aja, lepas tu budak-budak buat kerja. Dia akan tanya, bang siapa bang yang ini, yang ini. Macam media sosial bang sekarang ni kita tengok ada TikTok lah, Instagram. Macam abang sendiri, abang follow tak benda tu? Kenapa abang follow? Kita kena follow. Yang paling
pertama sekali kita follow, tapi kita janganlah create untuk mencari publicity. Kita janganlah create, aku buat ni kerana kan aku nak tunjuk sesuatu. Kita buat tu sebenarnya pada saya kita untuk melayan peminat. Macam saya dulu kan, peminat-peminat yang dah gemuk-gemuk dulu beli tiket, bawa anak, bawa bini tengok saya. Dah tua semua dah. Sekarang kita dah dia dah pun dah berumur, kita pun dah umur. Bila time macam ni, inilah cara kita melayan. Kadang-kadang kat TikTok kan. Kalau TikTok saya banyak label-label yang orang 40-an, 50-an umur lah. Yang label-label saya ni kalau budak-budak baru dia kurang sikit. Dia tahu-tahu tapi kurang. Tapi yang lebih pada dia orang ni. Jadi bila kita ada benda-benda ni, jadi kita lebih kurang kita dapat membalas budi mereka lah. Yalah. Dia minat dengan kita. Betul. Tak tahu kita buat tak tahu pula dengan dia. Kita pun rasa tak nak lah aku. Betul. Nyesal aku minat kat dia gini-gini kan. Jadi all the way artis kena ada benda tu. Okey, yang kedua, apa yang saya nampak wujudnya TikTok, YouTube ni paling good. Instagram ni action je. Instagram ni sebenarnya orang nak tunjuk lagak je. Memang benda moden, tapi pada saya tunjuk lagak je. Iyalah. Tahu aku ada rumah, aku ada kereta, aku ada peminat banyak. Tapi jual tiket tengok dia nak pergi tak? Kat belum tentu. Tak pergi. Belum Biasa aku tak lagi. pergi. TV kau tengok free boleh lah. Kan kau berlagak kan. Kau boleh masuk Padang tak? Tu nak kena tahu. Kau boleh masuk Padang tak? Niaga, jual tiket, orang datang tak? Itu kita kena kadang-kadang kena sedar diri kita kat situ lah. Betul. Kalau TV kita boleh action. Memang duduk kat rumah buka aje, apa susah. Betul. Kan. Jadi benda ni patut macam persatuan yang mesti berdiskus dengan pihak stesen. Ini pun dia pun tak pergi. Adakah dengan cara tu boleh kekal relevan, bang? Macam mana? Tak faham. Dengan cara sekarang yang orang cakap TikTok, abang ada TikTok apa semua. Adakah dengan cara tu abang kekal relevan ataupun ada cara lain abang buat untuk abang masih kekal sampai sekarang? Saya untungnya saya ni sebenarnya filem-filem lama saya tu main balik. Okey. Pasal apa saya kata untung? Dulu zaman saya berlakon, orang panggil berlakon, saya berlakon je. Saya tak kira berapa nak bayar. Saya dengan skrip, dengan arahan apa, saya pernah satu filem saya tak dapat duit susen pun. Zaman saya tu, zaman tengah naik betul tu. Bukan zaman tengah tak ada. Pak nak sangat berlakon pasal apa? Peluang tu saya kata. Itulah okay. Peluang tu. Jadi ada company India tu dulu buat filem tak banyak, tak juta-juta sekarang. 30,000, 60,000 pun boleh buat filem dulu. Modal dia. Lepas dia berjanji dengan independent second run, orang tu top up dia lah. Maknanya bagi duit dulu, ini filem habis, program you boleh ambil. Kau dapat gaji. Baru dapat ambil. Maknanya tambahan duit macam itulah. Okey, jadi ada je benda ni yang paling terbaik sekali pada saya, kita sebagai artis ni kan, pada artis-artis yang viral. Viral macam mana tu? Katalah keluar viral. Contoh Badul kan perkosa anak jiran, contohlah anak jiran. Okey. Reporter akan keluar secepat mungkin. Dia akan korek secepat mungkin mengeluarkan berita tu. Stesen TV juga secepat yang baik. Kalau tak ada dia tak tunggu pukul 8 dan pukul 6. Pukul 6 je berita dah keluar. Kan? Dia ndakkan benda tu. Okey. Dalam pada itu orang dah tahu semua dah. Okey. Tapi kita ni bila kita memberi penerangan, kita dapati kita sebenarnya itu adalah rumours. Kan dulu kan selalu buat rumours kan. Betul. Adalah rumours, adalah fitnah. Tak ada tempat kita nak jawab. Betul. Stesen TV baik, melodi pun baik, betul. Reporter pun baik, tak pernah cakap macam mana bangkis itu hari. Betul, tak pernah apa tanya. kesudahan dia tak ada. Itu tak penting bagi dia. Kalau kau menjawab kau tak salah, tak penting. Yang penting berita tu keluar cepat. Menjawabnya yang tak penting tahu bila. Kau dikatakan bersalah itu cepat. Tapi tak ada masa untuk kau nak. Kalau macam ni kita boleh cakap sendiri dengan ikhlas hati kita kan. Sebenarnya kes ni macam ni. Itulah salah satu dalam kemodernan dunia ni. Ada iktibar dia. Betul. Pada saya. Maksudnya ada guna media sosial tu dengan benda betul lah. Ya, benda betul lah. Ada juga yang buat suka-suka. Belakang-belakangan ini pun dah ada. Dia nak viralkan benda-benda yang dia orang create. Ada. Tapi pada saya, kita tahu kan, nanti akan tahu juga. Kan? Yang original betul. Dengan dia create tu kita tahu. Betul. Kita akan tahu. Macam mana pun kita tahu. Macam contoh bang Bash abang saya tengok Bash yang pelakon lama-lama lah. Dia bila buat lawak dalam filem, orang boleh gelak.
Bila dia buat sedih, cerita serius, orang boleh nangis. Yalah. Bila dia buat cerita apa saja dia buat terjadi. Jahat ke apa ke? Jahat jadi orang jahat. kata dia jahat. Kalau saya tengok sekarang, contoh pelawak sekarang, contoh dia nak jadi serius, orang masih gelak. Yalah. Kenapa benda tu berlaku? Dia benda ni sebenarnya okey, kalau nak cakap part tu pada saya dulu kenapa kalau jadi jahat tu orang rasa dia memang jahat. Macam orang benci lah dengan dia. Kan kenapa dia jadi jahat? Kenapa orang anggap dia jahat? Because satu talent dia. Kedua, waktu dia buat tu dia bukan di halayak ramai. Kan? Jadi mana kau nak menyampaikan tu? Yes. 2-3 je cameraman, kru yang ada kat situ lah. Okey, kau nangis sekarang Pekin. Kau nangis sekarang. Aku nak kau sedih tapi tak mau keluar mata. Macam mana kita nak buat? Kan macam mana? Itu semua benda-benda yang method yang dia cakap method tu lah. Itulah method yang dia kata tu. Jadi itu semua terpulang kepada kemampuan, kebolehan orang tu. Bakat tu sendiri. Dia tak boleh, dia kosong, kita bawa suruh dia buat. Boleh lah tapi ada yang boleh 5%, 10%. Yalah. Jadi zup tak sampai kepada audience. Betul. Sebab saya sendiri tengok abang kalau buat lawak saya boleh gelak. Apa pernah berlaku cerita serius pun saya boleh rasa serius tu. Tak nampak lawak abang tu. Itu yang mahal dia tu. Kita benda ni semua ialah bakat Allah yang beri kan. Pada kita sebenarnya kalau you pelakon, you adalah pelakon. Itu dia saya nak cakap. Ya. Kalau you pelakon, ya dah sumpah juga kalau you pemain bola, you adalah pemain bola. Kalau you badminton champion, you adalah badminton champion. Itu kita nak kena faham. Kadang-kadang kita ni campur aduk. Ada juga ambil Pekin tu lah buat series lawak. Boleh. Tapi dialog mesti mau kuat. Skrip mesti mau kuat. Kalau tidak kau pun tak boleh pergi. Ya, betul. Pasal itu bukan bakat kau. Betul. Kan. Itu bukan bakat kau. Kalau jadi jahat, jadi apa orang serius, nak jadi orang yang emosi apa semua, nak jadi kasih sayang, jadi abang yang baik, jadi adik yang baik, anak orang yang miskin yang tempang, yang capek. Kau boleh buat anytime. Betul. Anytime. Lawak boleh tapi skrip kena kuat. Betul. Dialog kena kuat dan kau punya lenggok lawak tu kena ada orang ajar kau. Betul. Dia akan jadi. Macam dia contoh apa yang terbaru sekali saya tengok kawan kau jugalah. People apa kampung people. Kampung Rasidi kan. Saya tengok dia pada saya itu adalah skrip punya kebagusan. Nampak dia bagus tu. Tu nampak dia jadi boleh carry. Kalau tidak mana kita percaya takkan bagi dia. Bagi Azli lah. Peranan ni jadi anu. Jadi bagi Jalil Hamid lah jadi bapak dia kan. Jadi oleh kerana kekuatan skrip. Itu saya bilang. Kalau skrip tu bagus. Setuju. Kan inti dia bagus. Automatically kita ni dah di bawah kungkungan cerita pelakon ni dia bagi dia boleh jadi. Boleh jadi. Skrip Tapi kena kuat lah. Tapi komedi susah. Betul. Komedi susah. Bukan senang nak bagi orang gelak bang. Okey, pelakon yang terror-terror ni, yang bagus-bagus pelakon ni, kalau kau tak bagi dengan environment dia, pakaian dia, suasana rumah dia, dengan siapa dia nak bertekak, nak bertikam lidah. Betul. Kan? Dia tak jadi juga. Saya tengok dulu dia tak yang jadi Raja Lawak, K. Rahman dengan Joy. Ya. Joy. K. Rahman kita tahu dia seorang pelakon lah. Pelakon aja. Joy ni kita tahu dia lawak lah. Lawak lah. Kita tengok K ni bila dia sarung watak, dia atas pentas, dia jadi. Tapi dia syarat dia kena sarung watak. Yalah sarung lah. Macam Joy ni, dia tak ada apa boleh datang dia orang dah gelak dah. Sebab dia memang pelawak kan. Itu dia tu boleh tanya dia tu. Dia first mula-mula ambil dia berlakon saya tu. Keras kayu batunya. Petik ais betul. Ya, saya yang ambil dia mula-mula berlakon dah. Saya ingat 15 tahun ke 20 tahun dulu lah. Saya boleh tanya dia lah. Saya lah ambil dia berlakon. Tapi alhamdulillah peluang dia tu. Betul. Kegigihan dia dan peluang yang orang beri dia boleh buat. Dan jadi. Waalaikumsalam. Ambil gambar. Boleh. Peluang yang dia dapat tu. Betul. Kalau waktu tu dia masih segan kan. Dia kaku pun kena langgar kat dulu. Iyalah. Ini artis perfilman. Okey. Jom. Ambil gambar dulu. Ambil gambar. Alright kan, kita sekejap lagi sambung kita sembang dengan Badul. So sekarang scene aku dekat belakang lorong. Boleh lari sampai ke sini, lepas tu kena balik dengan tong gas. Abang Badul. Dia watak dia memang kelendan lori gas. So aku lari sembunyi kat lori dia hentak aku pakai tong gas.
tong gas kita dah mock up dah. Sekejap aku tunjuk kat korang So ni adalah tong gas Kau tengok jauh Dan tong gas kan sama tak? So ni yang mock up punya. Ingat satu jari je. Tapi yang tu betul lah. Tapi tengok jauh sama je. Nampak tak? Tengok jauh sama. Dekat belakang lorong. Semua followers kalau nak tahu hari ni, saya berlakon dengan Kin lah. Dia kata dia hero kan. Kita tengok kejap lagi. Siapa hero kejap lagi sebenarnya? Nampak ni. Nanti cam datang sini mesti cik. Dia sampai sini kejap lagi aku hempuk dia Kena kepala. dengan tong gas ni. Tunggu kejap lagi. Tunggu. Kau siap. Kau jangan cakap orang kau tu siap. Okey geng. Ramai orang tak tahu pasal AR Badul Yang Tompel dah bagi ilmu satu yang tak ada pada orang lain. Tong gas satu jari dia angkat. Pak. Satu jari kan. Mana ada tempat lain. Ilmu ni Tompel bagi kat anak yang ni je. Steady. Okey, hari tu Abang Pekin ambil gambar sebab Kak Mona kena serang. Hari ni Abang Pekin kena serang Okey. Okey bang, ni footage hari tu Kak Mona kena. Abang kena. Footage dia. Saya Mona kena serbu. Saya tak ada minat saya. Kan dah bukti Kata kat Mona. Minat lah, mana boleh tak ada. Betul. Kita fan tau. Betul-betul satu kampung tu. Kita fight dengan Kak Mona. Ya, masuk. Mantap lah Pak Yin. Minat. Tapi tak ada enjin, jangan nampak. Dahsyat orang kampung ni. Bapak Yin dah cuci motor. Bukan tak cuci. Dek, motor repeat lagi. Alright gang, baru sampai hotel. Lepas makan, dinner dengan Cik Mona kita. Okay, itulah dia sikit sebanyak cerita untuk hari ni lah. Tapi memang steady lah Abang Badul, AR Badul. Kongsi kita satu, orang cakap, satu cerita pengalaman dia memang mantap lah. Dan terima kasih lah kepada orang Ulu Tiram ni kerana kena serbu. Oh, maksudnya siapa lagi ramai peminat? I ke you? Hai. Okey, besok kita tunggu I punya pula. Alright. Terima kasih orang Ulu Tiram, Johor kerana sangat-sangat sporting lah. Kau pun tengok macam mana kat video tadi kan. Sangat-sangat sporting, sangat-sangat support yang penting. Itu yang penting. Sebenarnya setakat ni alhamdulillah lah, satu Malaysia saya pergi, tak kisah Sabah Sarawak ke mana-mana Brunei, semua yang menyokong saya sangat-sangat terbaik lah. Sangat-sangat sporting semua. Terima kasih banyak-banyak kerana support saya punya career. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Tapi B, I adalah peminat setia you, B. Sekarang jadi bini ya.